Bersama dengan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, dan kita kembali setiap Khamis menerusi segmen Saya Sayang Islam. Untuk itu tetamu tetapnya dah pun tiba di konti bersama dengan Brother Iman aka Ustaz Halim Hafiz UHH, seorang pendakwa santai. Assalamualaikum Brother Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke konti. Alhamdulillah sampai juga. Hari ni hujan sebenarnya. Hujan lebat. Alhamdulillah. Dilindungi Allah sampai dengan selamat ke konti. Alhamdulillah, syukur. Hujan rahmat mudah-mudahan. Ya, hujan rahmat. Nak pula hujan di bulan puasa kan? Ya, betul. Malam tadi pun banyak tanda letup kadar. Agaknya lah. Agaknya lah. Berganda-ganda lagi rahmatnya. Ini yang Bilong cakap, bulan puasa, berganda rahmat. Katanya kalau malam tadi tu kadar lagi berganda-ganda dia punya rahmat. Mudah-mudahan. Tapi, kenapa doa tak dimakbulkan? Ya Allah, kenapa doaku tak dimakbulkan? Tanda soal kat situ. Itulah tajuk kita untuk hari ni. Kan? Sebab dah banyak tahun dah kan setengah orang kan. Ya Allah, dah banyak tahun berdoa ni. Dah tak tahu dah nak susun perkataan. Ayat apa lagi nak susun. Kan? Sebab tak mampu-mampu di Tuhan. Jadi di awal ni kita nak tanya dengan Brother Iman kita. Bagi dapatkan gambaran keseluruhan tentang tajuk kita ni. Jadi Brother Iman mungkin boleh kongsi sikit di awal ni. Apa yang dimaksudkan dengan Ya Allah, kenapa doaku tak dimakbulkan ni? Okey. Jadi sebenarnya saya saya mukadimah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih pada DJ Siti sudi jemput saya. Terima kasih pada rakan-rakan di IKIM kerana sudi mengendalikan program ni, dan terima kasih pada semua rakan-rakan pendengar kerana sudi meminjamkan telinga untuk bersama dengan kita pada petang ini. Jadi sebenarnya saya tajuk ni yang nak ceritakan tentang kadang-kadang kita ni selalu istilahnya macam komplain lah, apa kan, ataupun merungut dengan Tuhan. Merungut kan. Itu minta tu tak dapat, minta ni tak dapat, orang lain dapat, kenapa aku tak dapat dan sebagainya. Okey. Jadi sebagai mukadimahnya saya nak ceritakan satu hari lah saya sebagai seorang mutawif kan. Jadi ada seorang perempuan ni lah, seorang usahawan. Dia sangat successful, sangat berjaya dalam perniagaan dia, tapi dia masih nak mencari lagi lah keuntungan demi keuntungan lah. Okey. Satu benda yang sangat baik lah. Jadi dia ada hajat lah. Hajat dia nak menang tender projek yang juta-juta. Okay, dah kaya dah sebelum ni? Dah kaya tapi dah. Nak kaya lagi? Yelah, biasalah kan. Jadi itu memang sifat kita lah. Kita kena sentiasa nak menambah kekayaan kan. Itu benda yang baik lah. Jadi dia kata dia dah banyak kali masuk tender ni daripada kementerian ni, tapi kalah. Masuk lagi kalah. Tak menang lah, tak dapat projek tersebut. Dan kalau dapat projek tersebut nilainya ratusan juta, malah ada yang bernilai bilion. Jadi tapi dia gagal lah untuk mendapatkan projek tersebut. Jadi dia cakap dengan saya, kenapa dia kata dia bahasakan dia kakak kan. Akak dah selalu dah doa, dah buat macam-macam dah. Saya kata, akak kena doa lagi kak. Dah puas doa dah. Dia kata, saya pergi umrah ni, akak pergi umrah ni, kalau ikut ustaz ni kali ketiga akak pergi umrah. Akak nak doa depan Allah, depan Kaabah supaya dapat tender tu. Tak dapat juga. Apa tak kena ni? Depan Kaabah kot doa. Lepas tu saya dah panggil anak yatim, saya dah bagi minta orang buat solat hajat, saya dah panggil budak-budak mahat tahfiz solat hajat supaya saya menang, pun tak dapat ustaz. Jadi kenapa? Kenapa macam tu? Okey. Jadi akhirnya saya jawab balik dengan dia. Akak, sebenarnya akak selalu fikir akak punya doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akak lupa sebenarnya berapa banyak benda yang akak tak doa, tapi Allah Taala dah makbulkan siap-siap. Okey. Jadi contohnya lah, contohnya macam akak pernah tak akak pagi-pagi doa supaya dicukupkan oksigen untuk bernafas? Tak doa tu jarang sangat. Mana ada kan? Ada orang doa, Ya Allah Tuhanku cukupkanlah oksigen untuk aku untuk bernafas. Tak ada. Pak Imam kat masjid pun tak doa kot. Dia doa iman, doa gitu. Pernah tak akak terfikir Allah Ta'ala tolong akak untuk bantukan jantung berfungsi dengan baik walaupun akak tengah tidur, siang ke malam ke? Pernah tak kita pesan, Ya Allah Tuhanku, denyutkanlah jantung aku malam ni nak tidur. Tak ada. Tak tahu bangun dah lelap dah. Ya, sedar-sedar tidur dah kan. Bangun tidur pagi dah. Dah pagi dah. Subuh lah. Lepas tu dalam keadaan jantung kita seperti biasa. Ya. Jadi saya cakap dengan dia macam tu, akak, adakah akak pernah terfikir berapa banyak doa yang akak, berapa banyak nikmat yang akak tak doa, tiba-tiba Allah makbulkan. Saya tak doa ni, tapi Allah tak nak makbulkan. Lepas tu akhirnya dia
dia terdiam. Okey, itu satu cerita lah. Okay, saya nak kongsikan juga seorang usahawan juga, tapi yang ni lelaki lah. Dia pernah minta saya doakan perniagaannya supaya sukses. Setiap kali saya pergi umrah, dia minta tolong doakan. Saya pun doa lah macam biasalah. Tapi yelah, doa kita dengan doa dia tuan badan sendiri takkan sama. Betul. Jadi senang cerita, doa saya tu tak dimakbulkan lah. Perniagaan dia masih lagi tidak berjaya. Jadi dia tanya dengan saya, Ustaz, tolonglah Ustaz, macam mana nak buat? Saya kata dengan dia, bang, cara terbaik abang pergi umrah sendiri bang. Abang doa di depan Allah. Abang luahkan perasaan abang. Abang ngadu pada Allah. Abang cerita pada Allah apa yang abang nak. Dia kata dia nak berniaga, dia nak dapat income yang banyak, dia nak untung berganda-ganda, nak dapat 6 figure income, maknanya nak dapat pendapatan 6 angka dan sebagainya. Jadi saya cakap ni, pergilah sendiri ke Kaabah, depan Kaabah doa. Jadi dia pun buatlah seperti mana yang telah dicadangkan. Tapi yang Siti lepas dia beberapa tempoh lepas dia balik umrah tu perniagaan dia dah lah tak semakin menguntungkan, malah makin merudum pula. Dah pergi umrah dah tu. Jadi dia cakap dengan saya, Ustaz, saya punya perniagaan makin teruk lah Ustaz. Bukan makin baik, tapi makin merosot. Jadi akhirnya tak lama lepas tu dia cakap dengan saya, dia kata, Ustaz, saya rasa saya tak boleh lah teruskan perniagaan saya ni. Lepas tu dah ada kawan saya approach saya buat perniagaan lain. Jadi rupa-rupanya bila dia tukar ke perniagaan lain, perniagaan dia menjadi lebih maju. Jadi rupa-rupanya Allah nak dia tukar perniagaan lain. Jadi Allah Ta'ala makbulkan doa dia, tapi dalam bentuk perniagaan lain. Bukan meneruskan perniagaan. Sebab apa yang dia minta putih dapat hitam. Yang minta utara jadi selatan. Yang barat jadi timur. Memang totally opposite. Bertentangan dengan apa yang dia nak. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak dia tukar perniagaan dia menjadi perniagaan yang lebih baik dan sebagainya. Ada juga kisah-kisah yang lain macam minta supaya dinaikkan pangkat, kemudian dinaikkan gaji, dinaikkan bonus, tiba-tiba kena pecat. Ada macam tu kan. Sampai mengadu pada saya, Ustaz, apa silap saya, apa dosa saya Ustaz? Saya cakap ada hikmah ni, jangan risau, ada hikmah, tunggu je lah, doa dan terus bersabar. Dan tak lama lepas tu dia pun mulakan perniagaan perlahan dan akhirnya melalui perniagaan itulah dia come back, dia jadi kaya balik, dia dapat bayar hutang dia semua sekali, dan akhirnya hidup lebih mewah berbanding masa makan gaji dulu. Jadi semua ni orang kata rupa-rupanya doa kita tu Allah Ta'ala bagi dalam bentuk yang tak sama sebagaimana kita kehendaki. Benda tu saya akan ulas sebentar lagi. Tapi saya rasa mungkin nanti kita huraikan lebih panjang lagi. Ya, betul. Maknanya daripada cerita Ustaz tadi tu, ialah kita tak tahu. Memang kita selalu sebut setiap benda ada hikmah. Tapi kadang-kadang dah kata yang kena pecat tadi kan. 2 tahun dah kena pecat. Tak ada kerja baru. Apa benda hikmahnya? Kita tak reti nak baca bahasa tersurat dan tersirat Tuhan. Betul? Memang betul. Cuma Tuhan dia mendorongkan kita. Tiba-tiba terkenal dengan orang ni, obat bisnes dengan dia, kawan ajak bisnes sama-sama kan. Melalui cara macam tu sebenarnya. Jadi kita akan kupas dengan lebih lanjut tentang perkara tu. Kembali selepas rehat, bukan sekarang kejap lagi lepas ini pusingan kedua. Jadi anda boleh terus tonton secara langsung di FB Live IKIM dan juga boleh tinggalkan soalan di ruangan komen di situ. Dan cara kedua boleh hantarkan soalan di nombor WhatsApp konti IKIM 0112900404. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. #Santai tapi sampai. InsyaAllah. وأجمل منك لم
Kembali kita sana ni para pendengar di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama dengan saya Siti Rohani Surani. Kita bersama juga dengan tetamu di konti. Ada AKA pula dah beradik Iman dulu. AKA Ustaz Halim Hafiz. Saya teruja sebenarnya bila baca poin-poin yang nak tanya Ustaz ni tentang tajuk kita, Ya Allah, kenapa doa aku tak dimakbulkan? Okey, kita nak sambung dengan apa yang kita dah kongsikan untuk pusingan pertama tadi tu kan. Tentang bila kita doa lambat Allah makbul ataupun Allah makbul dengan cara lain pula. Kita tak reti nak baca bahasa tersurat tersirat Tuhan. Dengan Tuhan kita bukan boleh sembang macam saya sembang dengan Ustaz di konti ni kan. Tanya dapat jawapan, tanya dapat jawapan. Ini berdoa tak seolah-olah orang kita tak dengar suara yang menyaut tu kan. Macam cakap seorang je tapi kita tahu Tuhan dengar. Makna bukan macam sembang dengan manusia. Dengan Tuhan ni dia lain. Macam mana tu Ustaz? Itulah dia. Jadi pengajaran daripada dua kisah ni tadi. Yang pertama sekali kisah yang kakak tadilah kan, yang mana dia merungut tentang perkara-perkara yang dia tak dapat. Sedangkan saya cakap dengan dia, akak tak sedar ke banyak dah benda-benda lain yang akak dah dapat tanpa diminta. Macam minta oksigen kan. Kita tiap-tiap hari pernah tak kita doa, Ya Allah Tuhan aku cukupkanlah bekalan oksigen untuk aku bernafas. Tak pernah kan. Lepas tu cahaya matahari yang kita dapat dari ni. Semuanya percuma. Cahaya matahari. Kalau nak ikut bil elektrik berapa nak kena bayar untuk cahaya matahari kita ni kan. Tahulah berapa ribu, beratus ribu kan. Okey, lepas tu hujan. Sekarang ni tengah hujan. Hujan ni pun free air. Kan? Jadi kalau tanpa hujan apa jadi dekat negara kita, bumi kita ni. Tapi tak pernah pun datang bil apa? Bil hujan. Tak ada. Ini semua percuma yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi itu belum cerita lagi tentang macam saya cakap tadi lah, paru-paru kita, jantung kita dan sebagainya. Kita nak tidur, kita tidur je. Tak pernah cakap hidung, teruskan bernafas. Paru-paru, teruskan mengepam. Jantung pun sama juga mengepam. Tak ada. Benda tu semua secara automatik berjalan. Bayangkan kalau umur kita 40 tahun, 40 tahun lah jantung kita berfungsi. Kalau 60 tahun, 60 tahun lah berfungsi tanpa pernah berehat. Pernah tak dengar jantung nak berehat seminit? Tak pernah. Kita tidur ke, kita jalan ke. Saya cakap macam tu pada akak tu lah. Akak kadang-kadang bukan apa. Allah Ta'ala dah kata dah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah lagi. Kalau kamu tidak bersyukur, kamu kufur, Allah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi kat sini mungkinlah Allah Ta'ala dah bagi banyak nikmat pada akak, tapi akak kena ingat juga sejauh manakah kesyukuran akak pada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kan Siti nak dipendekkan cerita, akhirnya akak tu dapat juga doa, makbul juga doa dia. Cuma dia makbul doa dia setelah dia mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Jadi ini satu pengajaran cukup besar lah yang saya dapat ambil daripada pengalaman ni. Kisah betul Ini kisah betul. Lepas tu dalam masa yang sama juga, yang kisah yang kedua tadi tu, lelaki tadi yang Allah Ta'ala tukarkan perniagaan dia tu. Tak semestinya apa yang kita nak tu itu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita kata kita nak macam tu, kita nak macam ni. Tapi sebenarnya Allah pun ada perancangan yang lebih baik untuk kita. Maka ada kala Allah Ta'ala makbulkan doa kita dengan cara Allah Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang memang lebih baik lah. Dan tentulah macam kes tadi membuktikan bahawa kawan saya tu akhirnya menjadi lebih berjaya melalui bisnesnya yang lain. Bila berkat doanya yang dipanjatkan. Jadi saya nak sebutkan kat sini ada kalanya Allah Ta'ala bila kita berdoa, ada kalanya Allah akan terus makbulkan. Bila kita minta ni terus dapat. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada kala bila kita berdoa, Allah Ta'ala tangguhkan pada waktu yang lebih baik. Bukan sekarang. Allah Ta'ala bagi pada waktu yang lebih sesuai, lebih baik. Kalau bagi awal takut kita macam tak bersyukur ke, ataupun kita tak kurang hargai ke. Tapi kalau dibagi pada waktu yang lebih baik, masa tu mungkin kita lebih hargai, ataupun ketika tu kita lebih memerlukan. Jadi bertenanglah sebab redha je dengan ketentuan Allah Subhanahu Taala. Ada kalanya bila kita berdoa, Allah Taala tak bagi apa yang kita nak, tapi Allah Taala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Macam cerita kawan lelaki itulah. Jadi Allah Taala gantikan dengan perniagaan yang lebih baik. Jadi kalau kita doa tak makbul, sabar, tunggu, mungkin Allah Taala nak ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah Taala gantikan benda lain. Ataupun ada kala Allah Taala
nak berikan di akhirat, bukan di dunia. Lama tu akhirat tu. Memanglah lama, tapi tentunya ganjaran dia sangat luar biasa. Tapi kekal. Kan. Memanglah kat akhirat lama. Allah tak naklah kat akhirat nak kat dunia. Dapat, jangan, kita kat dunia sekejap je hidup. Yeah. Kat akhirat tu kekal. Apa guna kalau dapat kat dunia, kat akhirat tak dapat? Jadi kadang-kadang bila kita doa tu, Allah Taala bukan bagi kat dunia, tapi Allah Taala kurniakan di akhirat. Dan ada kalanya Allah Taala gantikan apa yang kita doakan itu dengan pahala. Jadi Allah tak bagi pada kita, kat dunia tak bagi, tapi Allah Taala bagi kat akhirat dalam bentuk pahala yang berpanjangan. Sebab bila kita berdoa, dah tentu kita dapat pahala. Itu yang pasti. Bila doa je, pasti kita akan dapat pahala. Dan sebab tu para ulama menyatakan bahawa doa itu hukumnya adalah wajib. Sebagai seorang manusia, berdoa tu hukumnya wajib. Ini ulama-ulama syariah. Kalau ulama sufi lain pula. Ulama sufi ni mereka sering mengingatkan bahawa banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan kita janganlah minta sangat pada Allah. Malulah pada Allah. Tak cukup lagi ke yang Allah Ta'ala dah kurniakan pada kita? Itu, ini. Macam saya cakap tadi, jantung, paru-paru, buah pinggang, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat oksigen dan sebagainya. Nak minta lagi kepada Allah. Tak cukup ke selama ni? Tu ulama sufi lain pendekatan dia. Tapi kalau macam saya ni orang syariah kan. Jadi hukum berdoa tu adalah wajib. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata, berdoalah. Wajib kamu berdoa, aku akan makbulkan. Sebab kita ni memang lemah, sentiasa perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Okey, habis sudah pusingan kedua. Cepatnya ya. Kita nak kembali rehat selepas ini. Tapi ada respon tak? Ya, ada respon. Okey, kita nak baca lepas pusingan ketiga. Okey, alright. Okey, kita rehat seketika kembali selepas ini. Jadi anda teruskan dengarkan segmen saya Sayang Islam. Kita kembali dengan Brother Iman selepas ini. #Ustaz santai tapi sampai. Okey, kembali selepas ini insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan baginda lebih dermawan lagi di bulan Ramadan di saat baginda
UHH, seorang penawar santai. Petang ni kita nak sambung lagi tentang apa yang kita kongsikan mengenai tajuk Ya Allah, kenapa doaku tak dimakbulkan. Okey. Kita nak tahu juga ni, Ustaz Halim Hafiz, beradik iman kita ni, apa punca doa tak makbul ni? Apa benda puncanya? Mungkin boleh kongsi dengan pendengar kita. Sebenarnya saya dah terbaca lah dekat dalam Facebook ada yang tanya apa hikmah apa ni antara punca doa tak dimakbulkan. Okey. Jadi sebenarnya saya pun tak layak lah nak jawab soalan ni sebab ini cerita pasal doa makbul ni Tuhan punya hak lah. Hak dia nak beri tak beri. Hak dia, bukan hak kita. Cuma saya nak kongsikan sikit lah. Ini nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, seorang sultan yang telah menghambakan dirinya menjadi ahli sufi satu ketika dahulu di Afghanistan. Okay. Jadi Ibrahim bin Adham ni dia kata, saya baca laju-laju lah. Kalian mengenal Allah namun tidak menunaikan hak-haknya. Kita kenal Allah tapi tak solat. Macam mana doa nak makbul? Kalian baca Quran tapi kalian tak mahu mengamalkan isinya. Quran kata kena apa ni, beriman, kena bertakwa dan sebagainya. Bertakwa ke tidak? Kalian mengaku bahawa iblis adalah musuh yang nyata namun kalian dengan suka hati kalian mengikut jejak dan perintahnya. Malas solat, pergi berhibur, pergi majlis-majlis yang tak elok, tonton cerita-cerita tak baik dan sebagainya. Kalian mengaku mencintai Rasulullah tapi kalian suka meninggalkan ajaran dan sunnahnya. Tinggalkan sunnah Nabi. Solat tak awal waktu, tak tutup aurat, contohlah. Okey, yang kelima, kalian sangat menginginkan syurga tapi kalian tak pernah melakukan amalan ahli syurga. Ahli syurga malam-malam tahajud, Isnin Khamis puasa, kita tak buat pun. Kalian takut dimasukkan ke dalam api neraka, namun kalian dengan senangnya sibuk dengan perbuatan ahli neraka, membawang sana sini dan sebagainya. Ini contohlah. Kalian mengaku bahawa kematian pasti datang namun tak pernah mempersiapkan bekalan untuk menghadapinya. Mati confirm, semua tahu. Mati tak mestilah mati. Confirm semua akan mati. Tapi apa persediaan kita? Tak bersiap sedia pun. Lepas tu sibuk kata doa tak makbul. Okey, kalian sibuk mencari aib orang lain dan melupakan cacat dan kekurangan kalian sendiri. Kata orang dia pun lebih. Lepas tu marah sebab doa tak makbul. Kemudian kalian setiap hari memakan rezeki Allah tapi kalian lupa mensyukuri nikmatnya. Kadang-kadang komplain sana komplain sini, padahal tengah makan nasi yang Allah Ta'ala kurniakan, tengah minum air yang Allah Ta'ala kena kurniakan, tengah menghirup udara oksigen yang Allah Ta'ala kurniakan, tapi kita komplain lagi. Yang ke-10, kalian sering menghantar jenazah ke kubur tapi tidak pernah menyedari bahawa kalian akan mengalami hal yang serupa. Ini hashtag deep. Deep, dalam sangat. Itulah. Tak payah hantar orang kubur lah. Lalu depan kubur kadang kita buat biasa. Macam tak ada apa yang berlaku. Patutnya kita lalu depan kubur ke apa ke pun dah cukup untuk menginsafkan kita. Kalau lagi baik lalu depan hospital pun. Tak payah lalu depan rumah mayat. Lalu depan hospital. Nampak ambulans lalu pun kita dah insaf lah. Allah, kesiannya. Sepatutnya macam tu lah. So InsyaAllah kita ambil pengajaran semua tu daripada apa yang Ustaz buat tu, Ustaz cakap tu, untuk kita perhalusi dan hayati. Kita nampak ambulans lalu, ambulans gitu je lah kan. Tidak menghayati. Kita nampak ambulans, alamak, ke tepi. Sibuk ambulans masa jam ni lah pula dan lalu kan. Kita Ustaz cakap apa, untung orang kat dalam tu dapat laluan VIP punya. Padahal orang tu tengah sakit. Dan sakit tu adalah ujian. Dan ujian tu sebenarnya mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak sakit tu patut takut tau sebenarnya. Sebab takut dia terkeluar daripada rada Allah Ta'ala ya. Terkeluar daripada rada Allah Ta'ala. Kan? Saya suka ayat tu. Kan? Jadi Tuhan tak kisah hantar engkau lah. Jadi maknanya takutlah kan. Kita keluar daripada perhatian Allah Ta'ala. Okey, jom kita tengok beradik iman apa yang dihantarkan oleh para pendengar kita. Kita mulakan dulu di FB Live IKIM. Okey, antara yang bertanya soalan saat ini, ada yang tanya tentang ni, Marwan. Di mana silapnya jika doa kita tidak dimakbulkan? Itulah yang tadi saya sebut tadi. Antaranya Ibrahim Adham cakap tentang apa ni, kita baca Quran tapi kita tak ikut Quran, kita benci syaitan tapi kita selamba ikut jalan syaitan, dan sebagainya. Ada 10 nasihat tadi. Okey, seterusnya saya tak jumpa pula siapa, tapi saya terbaca tadi, adakah Allah tu berada di Mekah saja? Sebab kita sikit minta pergi Mekah buat umrah sikit. Mekah. Ada yang bertanya tadi, siapa nama ni, nanti cari. Dia tanya adakah Allah berada di Mekah? Ni Syahrul Riza Arsyad, adakah Allah di Mekah sahaja? Tentulah tak. Allah tu di mana-mana. Saya baca satu quote semalam sangat menarik. Kita nampak bulan tu besar tapi dia sangat jauh.
Tapi kita tak nampak Allah, tapi Allah tu sangat dekat. Allah berada di mana-mana. Okey, di mana-mana. Allah tidak perlukan tempat sebenarnya. Okey, Allah tidak perlukan tempat. Cuma saya nak sebutkan kat sini ada tempat-tempat yang lebih mudah dimustajabkan doa. Okey, jadi contohnya di Mekah, di Madinah, di Raudah. Ada juga doa yang waktu-waktu tertentu yang lebih mudah dimakbulkan doa. Contohnya ketika tahajud, ketika hujan, antara zuhur, antara azan dengan iqamat dan sebagainya. Jadi waktu-waktu itu adalah waktu-waktu untuk lebih rapat Allah Taala buka peluang untuk kita berdoa, dan Allah Taala lebih apa orang kata Allah lebih berkenan, sayang pada orang-orang yang berdoa pada saat-saat itu. Jadi Mekah adalah antara destinasi tempat yang lebih mudah doa dimustajabkan. Kat mana-mana boleh. Tapi faktor tempat memainkan peranan. Okey, antara faktor tempat dengan hati yang berdoa tu, mana yang lebih Tuhan pandang? Hati. Sebenarnya kan kita tak boleh nak katalah ini Allah punya kerja kan. Jadi kalau boleh, kalau kita dapat membersihkan hati, tempat yang baik, itu lagi baiklah sebenarnya. Yang penting kita macam mana kita buat persiapan untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling penting. Memang kalau cerita pasal doa ni, sebenarnya semua tu adalah miracle. Kadang-kadang kita doa sikit dapat. Kadang ada orang doa banyak tak dapat. Jangan nangis. Kadang tak doa langsung dapat. Jadi miracle daripada Allah Subhanahu Taala. Ini semua adalah rahsia Allah Subhanahu Taala. Marwan, doa nak doa macam mana? Doa tu mesti kita taruh tangan. Kalau sambil bawa kereta, cakap dengan mulut tak taruh tangan. Tu tak dikira doa. Doa kan? Asalkan kita meminta sesuatu pada Allah SWT, maka itu namanya doa. Tapi doa ni ada juga adab-adabnya. Ketika lepas solat, ketika memandu, cara doa lain. Ketika makan, cara doa lain. Ketika kita sedang melakukan aktiviti-aktiviti tertentu, caranya tertentu berbezalah mengikut situasi dan keadaan. Doa dengan hati ke, dengan perkataan ke, dengan perbuatan? Mar bertanya. Wow, kalau dapat digabungkan ketiga-tiga tu, hati, perbuatan dan perkataan, lagi baik. Jadi kalau boleh kita buat tiga-tiga tu, memang terbaik lah. Bagus tu. Siapa? Mar Mar. Okey. Saya selalu dengar, orang pun selalu dengar, pendengar pun tahu, orang sebut kata-kata doa senjata mukmin. Ya, itu hadis Nabi. Kan? Maknanya betapa power sangat doa ni, sampai senjata, bukan senapang, bukan meriang. Doa tu sebagai senjata. Ya, betul. Jadi itu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Doa silahul mukmin. Doa tu adalah senjata orang mukmin. Yang mana orang kafir ataupun orang yang tak dekat dengan Allah, dia mungkin ada senjata, dia mungkin ada mungkin ada senjata, mungkin dia ada apa-apa kekuatan yang lain lah, tapi dia tak ada Allah. Kita sebagai orang beriman, kita ada Allah Subhanahu Taala, dan itu bukan senjata yang paling utama. Yang lain pun penting juga, senjata-senjata fizikal tu, tapi nombor satu senjata doa. Berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom kita tengok pula apa yang ditanyakan oleh pendengar kita di WhatsApp konti. Ramai sebenarnya. Okey, jom sesempat yang mungkin. Soalan daripada pendengar kita, Faizal dari Shah Alam, bagaimana nak khusyuk dalam berdoa dengan penuh harapan dan yakin bahawa setiap doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Bayangkanlah Ustaz, saya faham macam contoh orang anak-anak umur kahwin dah 30 tahun, rasanya doa yang kali ke-30 takkan sama dengan kali pertama. Kesungguhan dan pengharapan itu makin kurang ataupun dia tak doa langsung. Dah 30 tahun kok berharap. Macam mana Ustaz? Okey, macam mana doa nak khusyuk dia bergantung pada lokasi dan keadaan kita lah. Kalau kita doa sambil berjalan memang tak khusyuk. Doa sambil buat kerja lain memang tak khusyuk. Jadi waktu yang terbaik ialah ketika waktu malam tahajud. Berdoalah waktu tersebut. Jadi kat situ ketenangan ada. Lokasi kat masjid dengan kat rumah, dah tentu kat masjid lebih khusyuk. Lepas tu pakaian kita pula, pakaian sembahyang dengan pakaian pergi main futsal, mana lebih khusyuk? Dah tentulah pakaian solat. Okey, lepas tu waktu pula, waktu, tempat, lokasi. Jadi yang terbaik kita kena pilih waktu yang terbaik untuk memilih lokasi dan keadaan untuk kita khusyuk tu. Okay. Ni depan TV nak doa juga? Boleh, depan TV boleh. Tapi sama tak depan TV dengan dalam masjid? Tak. Kan tak sama. Jadi benda tu yang kita nak kena fikirkan lah, rancangkan macam mana. Seterusnya pendengar kita bertanya, macam mana kaedahnya untuk memujuk hati agar sentiasa positif dan bersangka baik dengan Allah? Okey, itulah kadang-kadang kita selalu memikirkan apa yang kita tak dapat. Tapi kita lupa banyak benda kita dapat. Jadi saya suka dengan nasihat daripada guru saya, Ustaz Zuramli. Dia selalu cakap, dia kata, kalau tak dapat apa yang kamu suka apa yang kamu dapat. Jadi kita ni selalu
dia sebut benda yang kita tak ada lah. Sedangkan benda yang ada banyak pada kita. Ya, jadi kalau tak dapat apa kita, tak dapat apa yang kita suka, sukalah apa yang kita dapat. Okey, seterusnya soalan kita, soalan pendengar kita banyak yang tak nama ni, tapi tak apalah kita bacakan. Okey, yang ni ada nama. Salah satunya ada nama. Okey, Melati Putih dari KB. Kita selalu dengar orang sebut doa orang dizalimi tiada hijab. Apa maksudnya? Okey, sebenarnya dalam hadis Nabi juga doa la hijab fi du'ail mazlum. Ni hadis Nabi lah. Yang Nabi yang kata tidak ada hijab bagi doa orang-orang yang dizalimi. Jadi ini peringatan pada orang-orang yang menzalimi orang lain. Kalau kata orang tu dia zalim pada orang lain, dia pukul dan sebagainya, okey, orang yang dizalimi tu dia doa, ya Allah, berilah balasan pada orang yang pukul saya tu. Masa tu doa dia tidak ada hijab. Maknanya Allah Taala akan dengar dan Allah Taala akan bagi, akan tunaikan permintaan dia. Jadi ini peringatan bagi mereka yang melakukan kezaliman, supaya kita berjaga-jagalah tak menzalimi orang lain, sebab doa orang yang dizalimi itu memang makbul. Tapi saya teringat ada satu kes tu, guru saya juga, Dr. Sedraman, ketika dia dirompak. Ni cerita betul dalam syarah UN pakai hadis ni. Jadi masa dia dirompak, kemudian kepala dia sampai kena tetak dan kena jahit lah. And lepas tu bila wartawan tanya dengan dia, apa respon dia kan? Dia kata didoakan agar yang merompak dia tu akan menjadi ulama. Dan menjadi orang yang soleh. Dia doa tu. Sebab dia tahu doa orang yang dizalim ini makbul. Jadi sebagai balasan, didoakan agar orang tu jadi orang yang soleh. Sampai macam tu. Faham tak? Maknanya orang yang dizalim ini doanya makbul. Dan mudah-mudahan menjadilah doanya. Maknanya kalau orang dizalimi ni, dia doa baik pada orang tu dia baik. Kalau doa buruk untuk orang tu pun dapat buruk dia. Ya, betul. Jadi jangan suka zalimi orang. Betul, sangat betul. Nak pula doa bulan puasa, malam tadi lalu tu kadar. Contoh, tak tahulah dia punya makbul tu berganda kan. Saya. So, hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan buat jahat kat orang. Okey. Seterusnya, soalan daripada pendengar kita. Okey. Daripada siapa ni? Okey, saya hari-hari berdoa yang sama. Saya rasa Allah dah tahu apa yang saya nak minta. Ada yang Allah dah makbulkan, ada yang belum. Kenapa Allah suka tangguhkan? Faridah daripada Selangor. Rasa Beradik Man dah jawab juga saya dah jawab tadi dah. Okey, kadang-kadang mungkin Allah Taala nak bagi pada waktu yang lebih baik. Kadang-kadang Allah nak ganti dengan benda yang lebih baik. Kadang-kadang Allah nak bagi dekat akhirat. Kadang-kadang Allah Taala tukarkan dengan pahala. Yang penting bila kita doa, kita tetap dapat pahala. Okey, apa kata-kata hikmahnya sebagai penghujung ni? Dah penghujung dah. Penghujung dah kita. Okey. Alhamdulillah, saya pun nak balik dah ni. Okey, antara kesilapan seseorang hamba itu apabila dia rasa dia dah puas berdoa. Betul. Tapi masih berasa doanya tak dimakbulkan. Dah rasa puas dah. Tak nak doa dah. Tapi doa tak makbul lagi. Jadi dia kata, puas lah Ustaz, saya doa, macam-macam saya buat. Jangan. Selagi kita tak dapat, selagi tu kita kena doa. Selagi tak dapat, tak kisahlah berapa lama pun. Doa. InsyaAllah akan dapat juga. Okey. Lepas tu, berkata seorang cerdik pandai, aku gembira seandainya doa aku dimakbulkan, kerana itu adalah kehendakku. Okey. Kalau aku doa, aku dapat, aku gembira lah. Sebab tu doa itu memang apa yang aku nak. Tapi aku lebih gembira sekiranya doa aku tak dimakbulkan, kerana itu adalah kehendak Allah. Tak apalah kalau tak makbul pun, memang Allah Ta'ala memang sengaja tak makbulkan sebab itu kehendak Allah. Dia nak bagi aku benda yang lebih baik barangkali. Ataupun apa-apalah yang kat syurga ke apa ke. Ikut suka Allah lah, dia maha mengetahui. Betul. Jadi diserahkan. Ada yang kata kata-kata ini adalah kata-kata Saidina Ali. Tapi saya tak dapat nak pastikan. Cuma saya kata yang penting pengajaran daripada kata-kata orang yang bijak pandai ni lah. Jadi yang terakhir, boleh saya ulang balik kata guru saya, Ustaz Zul Ramli. Dia kata apa? Jika tak dapat apa yang kamu suka, sukalah pada apa yang kamu dah dapat. Jadi ini memang benar-benar menenangkan jiwa kita. Alah, banyak rupanya. Tadi saya sempat sembang dengan Siti kan, yang pasal sakit tu Siti. Kan? Sakit gigi. Pernah saya sekali sakit gigi, saya cakap, bila kali terakhir aku sakit gigi? Masa sekolah dululah. Kan, dah 10 tahun, 20 tahun dah tak sakit gigi. Jadi masa tu baru saya syukur. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi aku sakit gigi sebab Allah Ta'ala nak beritahu yang selama ni engkau sihat, tak pernah sakit. Sekali bila kita sakit, baru kita sedar yang kita ni sihat. Dan saya teringat satu, tak tahulah hadis ke potongan ayat Quran ke apa benda, tapi maksudnya macam ni. Di langit sana, malaikat berkata, malaikat cerita ke apa, ataupun Nabi yang sampaikan, ada dua barisan di langit sana, barisan orang berdoa dan barisan orang bersyukur, maka sangat sikit barisan orang bersyukur.
Yang berdoa ni bayi panjang. Mana kita ni banyak sangat minta. Betul. Syukurnya sikit. Betul. Tapi bila dengar ayat gitu, janganlah tak berdoa langsung. Sebab Tuhan kan suka bersyukur. Sebab barisan bersyukur tu pendek. Tak ramai orang masuk line tu. Jadi kita tak ada doa lah. Kita bersyukur je lah. Tak, sebenarnya dalam masa yang sama Allah pun suka kita merintih meminta kepadanya. Betul. Tak ramai yang berdoa tapi hanya sedikit yang bersyukur. Macam hari ni tak ramai orang pergi masjid. Tapi sikit je yang pergi masjid. Dan dalam yang sikit pergi masjid tu hanya sikit je yang bersyukur. Nampak tak? Jadi memang nilai kesyukuran tu sangat tinggi lah. Nantilah lain kali kita cerita pasal syukur lah, kan? InsyaAllah. Nampak macam klise syukur. Tapi kalau disampaikan oleh Brother Iman, pendekatan santainya akan jadi menarik. Kita dengar macam mana kepasannya nanti. InsyaAllah. Okey. Dan terima kasih tetamu saya, Brother Iman aka Ustaz Halim Hafiz UHH, seorang pendakwah santai. Sebab tu jangan pelik, kenapa macam tu Ustaz? Dia memang Ustaz tapi pendakwah santai. Kena santai lah. Tajuk kita, Ya Allah, kenapa doa aku tak makbul? Terima kasih pendengar yang menonton, yang dengarkan kita dan yang tanyakan soalan. Lepas ni jangan berputus asa untuk berdoa dan mengharapkan rahmat Allah. InsyaAllah. Terima kasih Brother Iman. Sama-sama. #santai tapi sampai. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Untuk anda, teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita